Tadi masuk pada hadis yang kedua. Al-hadithu tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحوفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Berkata Imam Nawawi, semoga dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau, lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Laki-laki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya. Bertanya tapi setelah itu membenarkan jawaban Nabi. Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir, yang baik atau yang buruk." Ia berkata, "Benar." Dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, "Beritahu aku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, yakni orang miskin, dan penggembala kambing saling berlomba mendirikan bangunan megah. Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Setelah itu Nabi bertanya kepadaku, 'Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia itu Jibril, datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian.' Hadis riwayat Muslim. Okey, jadi ini sebuah hadis yang agung juga, yang menyimpulkan keseluruhan agama kita ni. Secara simpelnya cuma itulah. Artinya keseluruhan agama kita ni disimpulkan dalam sebuah hadis ini sahaja. Artinya dalam ini Nabi SAW ditanya mengenai 3 perkara, malah 4 lah. Islam, iman, ihsan dan mengenai tanda-tanda kiamat. Jadi tadi lihat dulu ya, pada permulaan hadis Sayyidina Umar bercerita dulu ya, tema tu kami duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang datang dan ganjil orang ni. Kenapa ganjil? Yang pertama, pada zaman itu ia ada 2 kemungkinan bani saja. Sama ada orang itu orang yang asing, artinya untuk ia sampai ke Madinah ia mesti musafir,
Dan siapa yang bermusafir mesti ada tanda-tandanya lah. Berhabuk dia, contohnya ia punya keadaannya serabai dia, contohnya kusut masai. Tapi ganjilnya orang ni indah. Rajulun syadidu bayadis thiyab. Bajunya tu putih benar. Yang mana kalau orang tu musafir pada zaman itu, confirm berdebu tu. Indah ya lon putih tu. Mesti ada babuk lah maksudnya. Tapi orang ni indah. Putihnya tu syadid bayad. Artinya putih berapis tu maksudnya. Syadidu sawadi syi'r. Dan syar, rambutnya hitam berapis. Artinya mun orang tu musafir dan artinya orang tu datang daripada musafir, kan berhabuk tu. So memang rambutnya tu indahkan hitam berkilat tu. Tapi indah orang ni hitam berkilat tapi tak. La yura alaihi atharus safar. Indah dilihat arahnya tu ada kesan-kesan daripada musafir. Tapi masalahnya wala ya'rifuhu ahadun minna. Tapi kami dah kenal. Seorang daripada kami pun dah kenal dia ni. Artinya dia bukan orang lokal ni. Dia bukan orang lokal. Artinya dia orang luar. Tapi mun orang luar mesti ada asar safar, ada kesan musafir. Tapi dia juga ada. So benda tu benda ganjil lah asalnya. Lalu orang tadi tu yang ganjil tu, ia pun duduk di hadapan Nabi SAW. Bertamu lutut. Kalau di sini bertamu lututnya, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ia menamukan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan ia meletakkan tangannya arah pahanya. Dan pahanya ni, ia ada dua syarah ataupun dua takwil. Satu, pahanya merujuk kepada paha orang itu sendiri. Artinya meletakkan tangannya arah pahanya sendiri. Atau satu lagi tafsiran ulama ialah ia meletakkan tangannya arah paha Nabi SAW. Dua-dua ada kemungkinan. Sebab dua-duanya ataupun dua-dua mungkin dalam keadaan yang hampir macam itu. Artinya duduk lutut bertemu lutut itu. Kemudian ia pun bertanya. Soalannya pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakanku mengenai Islam. Artinya apa Islam itu? Maka Nabi pun menjawab. Ya Nabi SAW, ya, al-Islam itu apa? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali untuk engkau mengaku, naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, dan mendirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kau naik haji ke Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila. Kalau sekiranya kau mampu. Orang ini yang bertanya tadi bercakap, faqala sadaqta. Ia bertanya, tapi ia jom benarkan. Lurus tu. Ya. Maka kami pun heran lah. Ya, fa'ajibna lahu. Ya, Sayyidina Umarnya heran lah kami. Ia datang, bertanya. Setelah Nabi jawab, ia pulang meluruskan lagi. Ya, lurus tu. Cakap motor. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu yusaddiquhu. Ia bertanya, ia jom menjawab. Ia pun meneruskan kepada soalan kedua. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Soalan kedua, orang ditanya pasal iman lagi. Cuba beritahu aku pasal iman. Apa iman ini? Nabi SAW pun menjawab, antu'mina billah. Dalam kau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir. Dan aku beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat. Dan beriman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Lagi sekali. Ya, lurus tu ya. Benar tu cakap motor. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Ia pun bertanya lagi sekali, apa ihsan ni? Ya Nabi SAW-nya, anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau sekiranya engkau tidak melihatnya, maka ia melihat. Okay? Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian tanya pasal sa'ah, hari kiamat. Ya Nabi SAW-nya, mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Orang yang kau tanya, artinya aku, maksudnya, ya Nabi, ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya, maksudnya ini tahu lah tu. Nabi ini tahu bila berlakunya hari kiamat. Makanya orang itunya, fa'akhbirni an amaratiha. Ceritakan saya aku pasal dia punya tanda-tandanya. Tandanya yang Nabi sebutkan di sini, dua. Yang pertama, antaridal amatu rabbataha. Seorang hamba perempuan itu melahirkan dia punya tuannya sendiri. Dan yang kedua, antaral hufatal uratal alata. Engkau melihat orang yang berkaki ayam, urata, indah berbaju, al-alata, dan miskin, ri'a asya'i, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Diorang berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan.
menunjukkan kepada orang punya kemewahan lah tu. Artinya hanya orang-orang yang mewah dan ada banyak harta saja mampu kan berlumba-lumba meninggikan bangunan ni. Sebab meninggikan bangunan pada dirinya bukan daripada perkara yang dituntut tu, ataupun perkara yang orang mesti ketani buat tu. Malah ada banyak benda yang lagi penting kan tak? Macam makan, minum, tempat tinggal yang biasa tu saja. Tapi mun sudah orang tu sampai ke tahap kan meninggikan bangunan, artinya harta itu terlampau banyak untuk sampai apa lagi kan belanjakannya, tadi tinggikan bangunan lah, belum lawan siapa paling tinggi bangunannya. Hanya orang-orang yang mewah saja mampu kan berlawan-lawan meninggikan bangunan. Contoh sekali lepas dia bertanya tu, summan dia pun pergi. Yang Sayyidina Umarnya falabih tu malian, ku tunggu sekejapnya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, ia menunggu 3 hari. 3 hari masih dipikir pikirannya apa yang terjadi itulah. Macam herannya masih siapa orang itu, dari mana datang, soalan-soalannya lagi. Dan sudah pun dia bertanya, ia lagi membenarkan. Heranlah. Thumma qala, maka selepas itu Nabi SAW pun bersabda, Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, adakah kau tahu siapa yang bertanya tadi itu? Yang Sayyidina Umarnya, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Atutah Jibril, ia datang untuk mengajarkan kamu agama kamu. Okey, di sini ada 3 perkara. Satu Islam, satu iman, satu ihsan. Basically keseluruhan agama ni ialah 3 bertingan dengannya ni. Ketiga-tiga bertingan ni apa ialah sudah unsur asas dan utama dalam Islam. Kalau tadi kan menyimpulkan Islam ni apa, agama Islam ni apa, ni 3 ni yang merangkumi 3 perkara. Satu ialah al-Islam, arkanul Islam ataupun rukun-rukun Islam yang berbentuk perbuatan zahir, perbuatan ibadah fizikal yang zahir, macam mengucapkan 2 kalimah syahadat untuk berjalan hukum Islam atau arahnya, menunaikan solat dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya ataupun perbuatan zahir juga, menunaikan zakat kalau ia cukup syarat dan dengan syarat-syaratnya kepada orang-orang yang tertentu ikut syarat-syaratnya juga, pun perbuatan zahir daripada segi harta. Dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan pun perbuatan yang fizikal juga, menahan diri daripada makan dan minum pada bulan Ramadan. Dan tahujjal bait, naik haji kalau kita ni mampu. Semua ni merangkumi perbuatan ataupun ritual zahir dalam agama kita ni. Dan ini perkara-perkara yang fardu ain arah semua orang yang cukup syarat. Ni, di mana berbutingan ni. Kemudian unsur kedua ialah iman. Antu'mina billahnya. Iman ni perkara yang berbentuk pengetahuan. Sebab al-iman, ma huwa al-iman? Iman itu ialah al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Ia pengetahuan yang pasti berdasarkan kepada dalil dan bertepatan dengan realiti. So, hendaklah kita ni mengetahui dengan pasti dan yakin bahawa tadi beriman dengan Allah Ta'ala. Apa maksud beriman dengan Allah Ta'ala? Tadi beriman bahawa Allah Ta'ala wujud dan yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan dia terpelihara daripada segala sifat-sifat kekurangan. Dan tadi beriman dengan para malaikat. Tadi beriman bahawa malaikat itu ada. Bahawa malaikat itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang terpelihara daripada dosa. Dan yang diorang itu indah berjantina dan lain-lain. Segala detail-detail yang dimuatkan dalam nas-nas. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Ta'ala. Yang dikhabarkan kita oleh syarak. Taurat, Zabur, Injil dan apatah lagi Al-Quran. Kemudian beriman kepada para rasul-rasulnya. Rasul-rasul secara umum maksudnya bahawa Allah Ta'ala tu ada mengutus rasul yang kita ni tahu berapa jumlah keseluruhannya. Dan beriman dengan rasul secara khusus, iaitu dengan rasul-rasul yang disebutkan dalam nas. Ibrahim, Musa, Ismail, Isa, Nuh, Hud, Zulkifil dan lain-lain. 25 orang rasul itu secara khusus. Sebab 25 orang rasul ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam nas. Maka wajib untuk tadi beriman secara spesifik dengan 25 orang rasul ini. Kemudian beriman dengan hari akhirat, bahawa hari akhirat itu ada beserta isi-isinya, segala mizan, segala sirat, segala syafaat, segala haud, perigi Nabi SAW, surga, neraka dan lain-lain. Wajib tadi beriman dengannya. Semua ni sabit dalam khabar yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan beriman dengan al-qadar, ketentuan Allah Ta'ala, sama dia khair atau syar. Artinya tadi beriman bahawa segala benda yang berlaku, sama ada benda tu bagi kita ni baik ataupun bagi kita ni buruk, ketahuilah bahawa sesungguhnya semua tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
atau maksud beriman dengan al-qadar khairi wa syarri, sama dia baik atau buruk bagi kita ni. Artinya semua benda yang berlaku, anda kira bagi kita ni baik, anda kira bagi kita ni buruk, anda kira ia nikmat, anda kira ia azab, anda kira benda tu tadi suka atau tadi benci, semua tu siapa yang mencipta dan mengizinkan? Allah Ta'ala. Ini unsur kedua yang berbentuk pengetahuan. Unsur ketiga, al-ihsan. Dan ihsan ini sebenarnya pelengkap bagi kedua yang di atas ini. Cuba lihat ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, hendaklah engkau menyembah Allah Ta'ala. Okey. Kalau dari segi pengetahuan, sepatutnya beribadah kepada Allah Ta'ala ni, ia tadi sudah ambil unsur yang pertama tadi, al-Islam. Ibadah yang berbentuk fizikal tu. Tadi sudah ambil an ta'budallah tu ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Dari segi apa? Artinya di sini ada perumpamaannya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seolah-olah keadaanmu melihatnya. Dari segi apa? Keyakinan. Dan dari segi kehadiran dalam hati kita ni bahawa Allah Ta'ala tu wujud. Sama macam kalau tadi melihat Allah Ta'ala tu depan-depan. Artinya seperti mana hal keadaan tadi meyakini yang masa ni cawan warna biru ni ada, saat tadi lihat depan tadi. Maka hal keadaan itu yang sepatutnya dilakukan oleh orang itu ketika beribadah kepada Allah Ta'ala dari segi pengetahuannya dan keyakinannya bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan Allah Ta'ala itu wujud di depannya masa ni. Maksudnya macam tu. Artinya apa maksud anta budallaha ka'annaka tarah? Sebab tu ia ada sepertinya. Seperti ini dalam bahasa Arab namanya tashbih, artinya perumpamaan. Untuk mana-mana tashbih, perumpamaan, ia mesti ada satu benda yang sama. So, apa persamaan di antara keadaan orang beribadah dengan keadaan orang yang melihat Allah Ta'ala, keyakinannya bahawa Allah Ta'ala wujud itu. So, itu yang dipinta dalam ihsan itu. Artinya, kita ni beribadah itu, kita ni ambil daripada Islam. Seolah-olah kita ni melihat ia dari segi keyakinan tadi akan kewujudannya itu. Kewujudan Allah Ta'ala dari segi ilmu, pengetahuan, tadi ambil dari mana? Dari iman je sudah tahu. Kan? Artinya iman tadi sebenarnya sudah tahu bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Maksudnya beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mana ihsan ini, dalam ihsan disebut lagi sekali, artinya apa? Ihsan ini ialah penghayatan dan menghadirkan pengetahuan yang kita ketahui daripada Islam dan iman. Artinya merealisasikan dan menzahirkan ataupun memanifestasikan ataupun menunaikan dan menghadirkan hak-hak iman dan Islam dalam masa yang sama tu, itu ihsan tu. Dan ya, kalau sekiranya orang tu belum mampu contohnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan dan kehadiran hati bahawa Allah Ta'ala itu seolah berada depannya, maka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka beribadahlah dalam keadaan seolah-olah dalam keadaan kau tahu bahawa Allah Ta'ala sedang melihatmu. Di mana kita ni tahu yang Allah Ta'ala tu maha mengetahui dan maha melihat kita ni daripada iman. Dari segi teori dan dari segi pengetahuan, kita ni tahu daripada iman tu, yang Allah Ta'ala tu di sepanjang masa dan di segala perbuatan kita ni, Ia maha melihat dan maha mengetahui. Itu tadi ambil daripada iman. Tapi ihsan ini ialah mengaplikasikan pengetahuan tadi itu dan menghadirkan pengetahuan kita itu bila tim tadi beribadah. Atau ihsan. Artinya kita ni memang tahu dan tadi beriman awal sudah bahawa Allah Ta'ala wujud dan sifatnya sekian. Allah Ta'ala wujud secara pasti dan Allah Ta'ala maha melihat dan maha mendengar dan maha mengetahui apa sih perbuatan hambanya. Itu tadi tahu. Itu iman. Kita ni mengetahui itu iman. Dan tadi tahu bahawa tadi wajib beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya mentauhidkan Allah Ta'ala dari segi ibadah. Arah mana? Arah Islam. Syahadatu an la ilaha illallah tu. Tadi tahu. Tapi pada momen tadi beribadah dan kita ni menghadirkan pengetahuan yang kita ni ketahui daripada unsur iman atau which is pada mana kita ni beribadah, kita ni dalam keadaan menghadirkan dalam hati kita ni bahawa kita ni sedang menghadap Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala itu wujud benar-benar. Maka barang siapa yang contohnya berada di hadapan hadrat Allah Ta'ala, adakah ada lagi waktu untuknya memikirkan yang lain? Ada kan? Contohnya sejak jangan terjauh lah. Kalau tadi berada di hadapan orang basar-basar, tadi berada di hadapan sultan lah contohnya, adakah ada masa tadi untuk memikirkan benda lain? Mana ada tu? Tadi orang berada dalam keadaan sangat-sangat
fokus dan khusyuk dan berjaga-jaga berada di hadapan orang yang basar itu. Triangle Sultan lah saja. Bayangkan kalau kita ni berada di hadapan Allah Ta'ala. Itu keadaan yang ideal dan sepatutnya bagi seorang itu ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan kalaupun ia mencapai tahap itu, sekurang-kurangnya hadir dalam hatinya tu pada ketika ia beribadah tu bahawa Allah Ta'ala sedang melihat ke dia. Itu ihsan tu. Dan ihsan ni ialah perkara yang berkaitan bersangkut paut dengan niat dan hati itu tadi. Artinya menghadirkan dalam hati kita ni bahawa Allah Ta'ala tu benar-benar wujud dan lain-lain. Kita ni tahu benda tu, dan pada masa kita ni belajar mungkin tadi menghadirkan. Tapi cara tadi kan menghadirkan benda tu time tadi sembahyang, ataupun time kita ni apa sih ibadah yang tadi lakukan. Tu melakukan ibadah dalam keadaan kita ni mengetahui ataupun dalam keadaan kita ni menghadirkan pengetahuan tadi, dan atutah sudah ihsan tu. Jadi ketiga-tiga unsur ni sebenarnya ia terkandung dalam 3 buah ilmu dan disusun sudah oleh para ulama kita ni. Islam terkandung dalam ilmu fikih, iman terkandung dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun usuluddin, dan ihsan terkandung dalam ilmu tasawuf. Jadi boleh kita ni katakan cuma ni, iman ataupun ilmu akidah berkaitan dengan akidah, pengetahuan kita ni dengan dalil-dalil yang pasti bahawa Allah Ta'ala wujud dan segala sifat-sifatnya. Dan boleh kita ni katakan bahawa Islam itu ialah ilmu ataupun fikih, ialah ilmu-ilmu berkaitan dengan hal ehwal ibadah kita ni, perbuatan-perbuatan kita ni, hukum hakam, syarat-syarat, rukun-rukun, supaya kita ni beribadah itu sah. Tasawuf ialah pengamalan dan penghayatan kedua-dua ni sekaligus ketika mana kita ni beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya asas kepada tasawuf itu dulu ialah iman dulu. Lurus dulu ia punya imannya, baru ia dapat membersihkan hatinya. Bila mana dapat membersihkan hatinya, baru ia akan dapat mencapai tu maqam ihsan itu, menghadirkan ataupun ia berjaya menghadirkan dalam hatinya ketika mana ia beribadah itu sekurang-kurangnya yang Allah Ta'ala sedang melihat ke dia. Dan apatah lagi kalau ia menghadirkan itu di keseluruhan hayat ataupun keseluruhan saat dalam hidupnya. Dan itu satu maqam yang lagi tinggi daripada itu. Cuma tu. Jadi itu 3 unsur dalam agama kita ni. Ada unsur yang berbentuk pengetahuan, ada unsur berbentuk ritual fizikal, dan ada satu unsur berbentuk penghayatan kepada kedua-duanya sekali. Artinya penghadiran hati bahawa Allah Ta'ala sentiasa kita ni menyedari bahawa Allah Ta'ala wujud, bahawa Allah Ta'ala melihat dan mendengar dan mengetahui segala perbuatan kita ni. Sentiasa kita ni menyedari bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu, dan ada sesuatu perkara yang berlaku melainkan dengan kehendaknya. Itu semua itu ihsan tu. Itu ihsan, itu sudah tasawuf tu. Artinya cuma mana kita ni kan melatih hati itu supaya sentiasa ingat perkara-perkara yang kita ni andang tahu sudah. Macam. Jadi basically itu sudah 3 unsur agama ni, dan ia merangkumi ke semua unsur-unsur yang penting dalam agama kita ni. Sebab tu Al-Imam At-Tusi, salah seorang yang mensyarahkan kitab ini juga, Imam At-Tusi rahimahullah ta'ala, muntialahnya sunnah itu hilang semuanya, ataupun kitab ini ditulis dan hilang semua hadis, tinggal hadis-hadis saja, ataupun malah sunnah itu hilang semua kecuali tinggal hadis-hadis saja, maka ia mencukupi. Kenapa? Sebab ia menyimpulkan keseluruhan agama itu sudah dalam hadis ini. Dan kemudian unsur seterusnya ialah mengenai tanda-tanda kiamat. Dan dalam tanda-tanda kiamat ini disebutkan 2 tanda. Yang pertama sekali, bila mana ditanya pasal kiamat, Nabi SAW sendiri menjawab dia tahu. Ini beritahu kita ni yang ada salahnya untuk kita ni bercakap dia tahu bila mana tadi dia tahu. Atau antara perkara yang dapat kita ni ambil daripada jawapan Nabi itu. Bila mana Nabi dia bal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'ili. Orang yang ditanya yang dia lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya pada ketika tu Nabi itu beritahu yang dia tahu tu. Maka artinya bagi orang yang dia tahu bila mana ditanya, wajib untuk yang beritahu yang dia tahu. Jangan mandai-mandai lah maksudnya. Ditanya pasal tanda kiamat, disebutnya 2 perkara. Yang pertama ialah an talidal amatu rabbataha, ataupun an talidal amatu rabbataha. Seorang hamba perempuan itu melahirkan tuannya. Dalam memaknakan ni apa maksud Nabi itu, para ulama banyaklah ia punya tafsiran. Antaranya ialah, antara tafsiran diorang mengenai fenomena ni ialah pada ketika tu orang banyak memiliki hamba perempuan dan diorang
menggauli hamba perempuan itu sehingga hamba perempuan itu beranak. So dalam hukum Islam, ini tadi pasal masuk arah hukum Islam sikit, arah fikih sikit. Dalam fikih, kalau ti orang itu ada hamba perempuan, maka ia boleh ataupun harus ia menggauli hamba perempuan itu sebab ia miliknya. Dan anak hasil daripada pergaulannya dengan hamba perempuan itu dikira sebagai anak merdeka. Walaupun indungnya, mamanya itu still dalam keadaan hamba selagi mana ia indah dibebaskan. So bila mana di sini Nabi antaridal amatu rabbataha, para ulama ataupun jumhur ulama memaknakan ia sebagai berleluasannya jual beli hamba perempuan ataupun hamba perempuan terlampau banyak. Yang mana benda itu dapat dibayangkan ketika zaman orang mula pada ketika tu semakin meluas jajahan umat Islam itu, di mana banyak ada kemasukan banyak hamba-hamba perempuan, yang mana hamba-hamba perempuan itu akan melahirkan tuannya, which is orang yang merdeka. Atau satu tafsiran yang lain yang kurang masyhur di sisi ulama kita ni, tapi malar digunakan pakai ialah dia bermaksud fenomena berleluasannya anak derhaka kepada indungnya sehingga seolah-olah anak itu tuan kepada indungnya. Ala kulli hal, walaupun mengikut kepada tafsiran yang masyhur yang pertama tu tadi yang dipakai oleh jumhur, ia menyebutkan kepada kita ni bahawa ada pertukaran, ada fenomena ganjil pertukaran, which is sepatutnya indung melahirkan tuannya. Sepatutnya anak itu menjadi ataupun indung itu menjadi tuan kepada anaknya kan. Tapi tidak, ni terbalik. Sama je yang tanda kedua. Wa antaral hufat al-urat al-alat ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Orang yang berkaki ayam, indah berbaju, miskin, pengembala kambing, tapi turang ni belum lupa meninggikan bangunan. Ada terbalik wah, fenomena terbalik itu. Sepatutnya durang ni tidak akan membina bangunan wah. Durang Arab Badui, ia menerangkan orang Arab Badui yang miskin yang hidup durang mana ada pasal bangunan. Durang hidup pindah randah dari satu tempat ke satu tempat, cukup makan. Tapi bila mana mendekati hari kiamat, terbalik. Orang-orang cemani terpulang yang belum lupa meninggikan bangunan. Dan aku rasa benda tu ataupun dua-dua ni sebenarnya sudah terjadi lah. Dua-dua ni sudah terjadi. Artinya malah sudah terjadi batah. Macam yang pertama tu kan, itu sudah terjadi batah. Pada zaman Islam tu wilayahnya mula membesar, memang pada ketika tu ada kemasukan banyak hamba-hamba perempuan yang melahirkan kadang-kadang ummul walad atau melahirkan anak yang merdeka tu. Dan ini yang kedua ni pun memang sudah berlaku. Hatta kalau masa ni semakin banyak lah. Artinya kita tanya orang putih ataupun orang western contohnya, bagi orang siapa yang paling kaya di dunia, ataupun stereotip orang Arab ni biasanya ialah orang kaya. Dan artinya stereotip orang Arab masa ni lah, orang Arab Badui ialah orang kaya wah. Terbalik wah. Dulu stereotip orang Arab ni orang Arab Badui yang hidupnya pindah randah, tidak ada kemajuan ataupun tidak ada civilization. Durang kerja durang sekadar mengembala kambing sejak makan cukup makan. Tapi stereotip masa ni terbalik wah. Orang Arab yang dulunya cuma tu, masa ni stereotipnya lah orang-orang kaya yang berfoya-foya dan mewah. Yang mana tu sudah menunjukkan terbalik itu. Dan dua-dua ni sebenarnya memang berlaku sudah. Dan tanda kiamat, memang tanda kiamat ni ada tanda kiamat yang sudah berlaku dan ada yang belum berlaku. Yang sudah berlaku paling besar ialah diutusnya Nabi lah sebagai Nabi akhir zaman. Sudah berlaku. Dan dua ni pun memang sudah berlaku juga. Patah sudah berlaku. So di sini juga menunjukkan kepada Nabi SAW melarang, ataupun bukan melarang, tapi indah menggalakkan berfoya-foya ataupun bermewah-mewah dengan harta benda secara melampau. Termasuk dalamnya ialah berlawan-lawanan dalam meninggikan bangunan itu. Sebabnya kita ni, macamnya kita ni tadi, meninggikan bangunan ini pada asalnya ada hajat untuk meninggikan bangunan ini. Yakni, okey, ia ada dua perkara sini. Ada ketani membuat bangunan tinggi kerana hajat. Contohnya tanah indah basar, ataupun tanah dalam sebuah negara itu indah basar. So untuk memuatkan orang, terpaksa dibuat high rise flat atau untuk memuatkan ramai orang tinggal atau. Itu indah termasuk dalam yatatawaluna fil bunyan. Sebab itu kerana hajat. Tapi ani orang yang buat bangunan tinggi-tinggi semata-mata untuk membuat bangunan tinggi-tinggi wah. Saya ragat wah, ataupun pasal ni orang kan belum balah record world highest record ataupun world record siapa bangunan paling tinggi kan masa ni. So itu sebenarnya dia perlu sebenarnya benda tu. Boleh wah dia buat bangunan dapat tinggi-tinggi sampai ke langit sepatutnya. Kan dia apanya? Ada kena hajat? Tidak ada sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan semata-mata the exercise of power dan the exercise of fatutlah
kemewahan itu. Yang mana ini perkara yang dilarang Nabi SAW. Kemewahan yang melampau itu, yang indah pedah-pedah itu. Dan boleh dikiaskan dengan benda lain lah yang mewah. Contohnya macam membalik kelab bulat. Itu bukan benda yang awal kan, macam Manchester City contohnya. Dan siapa yang mengikuti boleh tahulah, banyak orang Islam, orang Arab membalik kelab bulat. Apa bedanya? Awal. Apa bedanya membalik kelab bulat? Apa bedanya orang menginvest sarah benda-benda macam itu? Tidak ada pedahan. So itu antara perkara yang dilarang oleh Nabi SAW itu. Dan akan ada harang juga pasal ni, which is min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis keberapa nak ingat? Tapi di antara kebagusan Islam seseorang itu, ia meninggalkan apa yang ia perlu. Dan ini mengisyaratkan kepada itu juga. Artinya bahapa tah membuat moral tinggi-tinggi, dan itu menjadi tanda kiamat malah. Contoh. Artinya apa-apa perkara ganjil yang bersalahan dengan adat sebelumnya pada kebiasaannya, itu tanda kiamat. Macam mana? Ataupun ada banyak tanda kiamat yang lain lah. Contohnya macam antara tanda kiamat yang kecil, banyak bayi ataupun banyak baby lahir buka mata contohnya, which is bukan perkara buruk pulang, tapi ya perkara ganjil saja. Ataupun banyak mati mengajut. Kalau dulu ya perkara ganjil lah, tapi masa ni bukan perkara ganjil. Suatu antara tanda-tanda kecil kiamat yang lain juga yang sudah berlaku. Tapi secara umumnya tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda ataupun benda-benda yang ganjil lah, yang dulu ganjil tiba-tiba ada lagi ganjil. Cuma tu. Okay. So itu ialah 3 rukun daripada agama kita ni. Artinya kalau orang tu kan menyimpulkan agama Islam ni apa, ini adalah 3 perkara ni. Artinya kalau orang tu kan, contohnya ada orang kan tahu apa Islam, 3 perkara ni. Ia merangkumi 3 perkara ni. Dan ia tidak boleh diambil satu saja. Aku mau iman saja, aku nak mau Islam sama ihsan, dah dapat. Aku mau ihsan saja, tapi nak mau iman sama Islam, dah dapat. Artinya Islam itu merangkumi 3 perkara ni. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya 3 perkara ni mesti diambil perhatian. Dari segi akidah mesti lurus, dari segi fikirnya pun mesti sahih, ia punya ibadah itu, dan dari segi tasawufnya, macam mana keadaan hatinya dan Allah Ta'ala, ataupun diambil perhatian. 3 ni termasuk daripada keseluruhan ilmu-ilmu Islam.